Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nafazliana binti Abdullah dan rakan saya Muhammad Rosyam Hamizul Hikmal bin Khairuddin akan membentangkan mengenai satu kajian kes bagi syarikat Kilaus. Syarikat Kilaus adalah sebuah syarikat perkilangan multinasional yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Syarikat ini mula ditubuhkan pada tahun 1988 oleh Will Kidd Kilaus dan Dr. John Harvey, di mana ianya mula mengasaskan syarikat makanan kesihatan di Battle Creek Sanitarium Health Food Company. Disebabkan berlakunya perselisihan pendapat di antara dua perusahaan tersebut menyebabkan mereka berpisah dan menyebabkan Will Kidd Kilaus meninggalkan syarikat tersebut dengan menubuhkan syarikat Battle Creek Toasters Complex pada tahun 1906 dan menamakan sebagai Kilaus Toasters Complex Company pada tahun 1909 dan menamakan sebagai Kilaus Company pada tahun 1922. Syarikat Kilaus merupakan syarikat pengeluar makanan segera dan biji yang popular seperti cornflakes, Pringles, Bubble Rice dan sebagainya, dan produk Kilaus tersebut telah dihasilkan di 18 buah negara dan Kilaus telah memasarkan produknya hampir 180 buah negara. Kajian kes ini dijalankan adalah berdasarkan beberapa objektif seperti mengenal pasti tujuan penyelidikan pemasaran yang dijalankan oleh syarikat Kilaus. Kedua, mengkaji perbezaan di antara penyelidikan primer dan penyelidikan sekunder. Ketiga, mengenal pasti kepentingan kedua-dua data iaitu data kualitatif dan kuantitatif dalam penyelidikan pemasaran. Keempat, menganalisa kepentingan penyelidikan pasaran dalam mengurangkan risiko bagi pelancaran produk baru. Tujuan penyelidikan pasaran dijalankan adalah yang pertama untuk meningkatkan jualan. Kerana setiap syarikat tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan. Selain itu, tujuan yang kedua adalah meningkatkan nilai tambah pada syarikat. Setiap syarikat perlu mendapatkan kepercayaan daripada pengguna untuk produk mereka. Seterusnya, tujuan yang ketiga adalah mengukuhkan dinama bagi syarikat tersebut untuk berdaya saing dengan pesaing mereka. Tujuan yang keempat adalah mengenal pasti perubahan dan citarasa pengguna. Kerana setiap pengguna mempunyai citarasa yang berbeza untuk setiap jenama atau produk yang mereka sukai. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk mengurangkan risiko dalam pembangunan produk baharu. Kerana setiap syarikat dapat menjimatkan kos dan masa sekiranya tujuan penyelidikan pasaran dijalankan dengan betul. Kita beralih kepada objektif kedua iaitu mengkaji perbezaan di antara penyelidikan primer dan sekunder. Dalam penyelidikan terdapat dua kategori kaedah iaitu penyelidikan primer dan sekunder. Bagi syarikat Kilaus telah menggunakan kedua-dua penyelidikan ini dalam membantu mereka mengumpulkan data dan maklumat berkaitan kajian pemasaran yang dijalankan. Terdapat banyak perbezaan di antara penyelidikan primer dan sekunder yang membezakan bagi penyelidikan tersebut. Penyelidikan primer adalah satu penyelidikan yang diperolehi daripada sumber pertama atau asli yang disyrat oleh pengkaji itu sendiri. Manakala bagi penyelidikan sekunder pula, data diperolehi daripada sumber yang sedia ada yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Dari segi masa, kos dan tenaga pula, penyelidikan primer melibatkan masa, tenaga dan kos yang lebih banyak kerana ia perlu menjalankan kajian itu sendiri untuk mencapai sesuatu objektif kajian. Berbanding penyelidikan sekunder, data dan maklumat tersebut telah sedia ada di mana pengkaji hanya perlu mengakses maklumat yang dikehendaki bagi mencapai objektif kajian mereka. Dari segi tahap ketepatan dan kesahan pula, sumber maklumat penyelidikan primer lebih boleh dipercayai kerana ia diperolehi secara terus daripada pengguna tersebut dan telah disesuaikan dengan keadaan semasa. Manakala bagi penyelidikan sekunder pula, sumber maklumat yang diperolehi tidak sebenarnya tepat kerana ianya mungkin tidak disesuaikan dengan keadaan semasa. Dari segi khusus pada objektif penyelidik pula, penyelidikan primer direka khusus oleh pengkaji untuk memenuhi objektif sesuatu kajian. Manakala bagi penyelidikan sekunder pula, ia mungkin berkaitan dan mungkin tidak berkaitan bagi memenuhi objektif sesuatu kajian. Dari segi pengumpulan data pula, penyelidikan primer boleh diperolehi daripada sumber temu bual, tinjauan, soal selidik, pemerhatian dan sebagainya. Manakala bagi penyelidikan sekunder pula boleh diperolehi daripada buku, jurnal, internet, terbitan kerajaan, nama web dan sebagainya. Seterusnya kita beralih kepada objektif ketiga iaitu mengenal pasti kepentingan kedua-dua data iaitu data kualitatif dan kuantitatif dalam penyelidikan pasaran.
Data kualitatif adalah data yang penting bagi syarikat kilos dalam menjalinkan hubungan yang baik bersama pelanggan mereka. Hal ini kerana melalui penyelidikan kualitatif ini, ianya dapat mewujudkan perbualan bersama pelanggan mereka yang akan mendorong kepada reaksi pengguna terhadap idea produk baharu dan seterusnya dapat membantu penyelidik memahami perkara berkaitan perasaan, fikiran dan juga citarasa pengguna. Seterusnya, ianya juga dapat menambah rantaian serta menambah baik produk kilos yang sedia ada. Hal ini kerana penyelidikan kualitatif ini data diperolehi daripada kumpulan berfokus. Kebiasaannya kumpulan berfokus ini terdiri daripada 6 ke 7 orang pengguna. Menerusi kumpulan ini, pengkaji dapat menerima maklum balas daripada kumpulan tersebut berkenaan idea produk baharu yang dikemukakan oleh mereka bagi menambah baik produk mereka mengikut cita rasa pengguna pada zaman kini. Penyelidikan kuantitatif juga merupakan penyelidikan yang amat penting bagi syarikat kilos untuk menjalankan kajian, terutamanya kajian yang melibatkan jumlah responden yang ramai. Penyelidikan kuantitatif kebiasaannya menggunakan kaedah seperti soal selidik yang akan diberikan kepada responden bagi mencapai objektif kajian mereka. Selain itu, ia juga dapat mengenal pasti cita rasa pengguna berdasarkan tinjauan maupun soal selidik yang dijalankan. Pada kebiasaannya, soal selidik yang diedarkan kepada responden akan menggunakan skala yang mewakili makna-makna tertentu seperti sangat lemah dan juga cemerlang. Oleh itu, menerusi soal selidik, responden akan diminta untuk menilai idea yang dikemukakan mengikut skala yang dipilihnya. Berdasarkan skala tersebut, syarikat kilos dapat mengenal pasti cita rasa pengguna menerusi min dan juga mood berkenaan idea yang dikemukakan tersebut. Seterusnya, ianya juga dapat meramalkan jumlah jualan bagi produk baru yang dilancarkan. Syarikat kilos akan melaksanakan ujian akhir sebelum pelancaran produk baru yang dipanggil sebagai In-Home Users Test, di mana menerusi ujian tersebut, syarikat kilos akan memberikan sampel produk baru kepada pengguna untuk dicuba dan dirasa oleh mereka. Pada akhir percubaan, pengguna akan mengemukakan pendapat mereka berkenaan produk tersebut dalam bentuk soal selidik yang disediakan oleh syarikat kilos bagi mengukur penerimaan produk tersebut dalam pasaran. Jelaslah di sini bahawa kedua-dua data iaitu data kuantitatif dan juga kualitatif ini amat penting bagi syarikat kilos dalam menjalankan kajian pemasarannya kerana kedua-dua data tersebut mempunyai peranan dan kelebihan yang tersendiri yang dapat membantu dalam menganalisa dan mengukur maklumat bagi mencapai sesuatu objektif kajian. Kepentingan penyelidikan pasaran dalam mengurangkan risiko pembangunan produk baharu. Kepentingan yang pertama, dapat membantu dalam mengenal pasti menganalisa keperluan dan persaingan dalam pasaran kerana setiap syarikat mempunyai cara yang berbeza dalam meminimumkan risiko pada setiap produk baharu yang dilancarkan oleh mereka. Selain itu, kepentingan yang kedua adalah dapat mengenal pasti keperluan dan kehendak pengguna pada masa kini dan akan datang kerana setiap cita rasa pengguna pada masa kini dan akan datang sentiasa berubah pada setiap masa dan ianya akan mengikut trend. Dan kepentingan yang terakhir, penyelidikan kualitatif dan kuantitatif dapat membantu memahami pasaran kerana data dan sumber kualitatif dan kuantitatif adalah maklumat yang terperinci dan tepat untuk memahami pasaran daripada pengguna. Kesimpulannya, penyelidikan pasaran amat penting bagi sebuah syarikat dan perniagaan dalam pembangunan produk baharu bagi menambah baik produk yang sedia ada dan produk akan datang. Sebagai contoh, penyelidikan pasaran amat membantu Kellogg sepanjang proses pembangunan produk baharu dan Kellogg telah mengalami 4 fasa bagi mencapai objektif tersebut. Selain itu, menerusi kajian tersebut, kami dapat mengenal pasti perbezaan penyelidikan premier dan sekunder dari segi definisi, masa dan menganalisis bagi mencapai objektif tersebut. Dan yang terakhir, menerusi kajian ini juga kami dapat mengenal pasti kepentingan data kualitatif dan kuantitatif kerana data kualitatif dan kuantitatif mempunyai kelebihan dan peranan masing-masing untuk membantu kami memahami pasaran dengan lebih baik dan tepat.